Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini cikgu nak ajar kamu subtopik yang seterusnya, iaitu keseimbangan daya. Okay, kita tengok kat sini. Okay, gambar foto 1.4 menunjukkan seorang penari tarian ngajak yang berdiri pegun sebentar semasa menari. Okay, apa maksud pegun? Pegun maksudnya dia statik, dia tak bergerak. So, jadi dia berada dalam keseimbangan daya. Okay. So, jadi apakah hubungan antara daya-daya yang bertindak ke atas penari itu? Okay, oleh sebab pecutan penari itu adalah sifar, tiada daya paduan yang bertindak ke atasnya. Okay. So, kalau kita tahu sebelum ni formula untuk daya untuk daya F sama dengan MA. So, bila A itu kosong, okay, pegun ni, bila pegun A sama dengan kosong, so F sama dengan M, F sama dengan M darab A. So A tu dah jadi kosong. So M darab kosong dapat kosong. So jadi bila M darab kosong, dia akan jadi sifar. Okay. So jadi tiada daya paduan yang bertindak ke atasnya, maka daya itu dikatakan dalam keadaan keseimbangan. Okay, so bila F sama dengan kosong. Okay, suatu objek dikatakan berada dalam keseimbangan daya apabila daya-daya yang bertindak ke atasnya menghasilkan daya paduan sifar. Okay, maksudnya daya, katakan ada dua daya. Okay, hasil gabungan dua daya tu menjadi sifar. Okay, disebabkan dia dalam keadaan keseimbangan. Okay. Okay, so jadi kita tengok sini. Perhatikan gambar rajah jasad bebas bergigu contoh daya dalam keseimbangan seperti yang tunjuk dalam rajah poin 1/3. Okay, nanti kita akan tengok lepas ni. Okay, so ini yang tadi cikgu tunjuk lah, F sama dengan A. So bila A sama dengan kosong, F sama dengan sifar. Tengok seterusnya. Okey, so jadi ini situasi di mana daya paduan bersama dengan sifar. Okey. Kita tengok yang pertama, dalam rajah 1.23 pasu berada dalam keseimbangan daya. Okey, daya paduan bagi W, W ke bawah ni, dan R ialah sifar. Okey. So jadi so maksudnya macam ni ya, cikgu terangkan dalam. Okey, jadi untuk pasu ni kita buat gambar raja bebas. Okay, so yang ke bawah ni adalah W sama dengan 12 Newton. Okay, so yang ke atas ni daya tindak balas. Okay, R sama dengan 12 Newton. So jadi hasil daya paduan kedua-dua ni, so jadi F sama dengan W campurkan dengan R. So jadi W sama dengan 12. Okay, so jadi disebabkan W ke bawah, so kita anggap dia senegatif lah, negatif 12. So negatif 12 campurkan dengan ke atas, kita ambil positif. So 12, so dapat kosong. So jadi F sama kosong, so dia pasu ni dalam keseimbangan sebab F sama dengan sifar. Okey, seterusnya kita tengok kepada lampu pula ya. Okey, dalam rajah 1.23 lampu juga berada dalam keseimbangan. Okay, so daya ni dalam keadaan dalam keadaan seimbang lah. Okay. Namun terdapat tiga daya bertindak ke atas tu. Hal ini diwakili oleh segitiga daya. Okay, so kalau kita kat sini ada dua daya dia, ke bawah dan ke atas. So yang ni ada tiga. 1, 2 dan 3. Okay, segitiga daya boleh dilukis untuk menunjukkan keseimbangan daya suatu objek yang bertindak oleh tiga daya. Okay. Magnitud ketiga daya diwakil oleh panjang sisi sebuah segitiga dan dilukis secara berurutan pada arah daya-daya tersebut. Okey, contoh Okey, ini W. Okey, W ni cikgu tarik ke sini lah, 4 Newton. Okey, kemudian P ni ke kanan. Okey, so jadi ke kanan, so jadi cikgu ambil ni P ke kanan 3 Newton. Okey, so yang ni tali tegangan ni 5 Newton. So ke atas. So jadi susun ikut segitiga daya. So jadi macam W, P, T. Okay, so ikut demi arah daya ni. Okay, so jadi tiga daya W, P dan T dalam rajah 1.24 berada dalam keseimbangan, maka tiga daya itu berurutan membentuk satu segitiga. Okay, so maksudnya macam ni ya. Untuk soalan macam ni, kamu kena buat gambar rajah bebas dia dalam bentuk satu segitiga. Contoh, kita mulakan dengan W. Okay, so jadi W ke bawah. So
W ke bawah. Okay, kemudian P ni ke kanan. Okay, P ke kanan. Kemudian T ni ke atas. So jadi ikut ni. So jadi membentuk satu segi 3. So jadi W ni 4, P ni adalah 3 dan E ni adalah 5 Newton. Okey, so sama dengan yang ni lah. Okey, seterusnya kita tengok penyelesaian yang melibatkan daya keseimbangan. Okey, cikgu tukar kepada point dulu. Okey, dalam rajah 1.26 menunjukkan sebuah lampu yang digantung dengan 2 utas tali. Tegangan tali T ialah 8 Newton. Okey, so jadi ni. Dan tali itu mencodong pada sudut 60 darjah. Okey, so sudut ni 60 darjah. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, hitungkan tegangan tali P. Okey, so dia nak cari P. Okey. Okey, so jadi dia ada dua kaedah ya. So yang pertama kita gunakan leraian daya. Okey. So untuk leraian daya okey, so jadi tegangan T boleh dileraikan kepada komponen mengufuk dan komponen meregak seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.27. Okey, maksudnya kat sini. Okey, so jadi yang ni kan. Okey, P ni ini ke kanan lah. Okey, untuk yang T ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu yang ke atas ni iaitu TY sama dengan 8 sin 60 darjah dan yang ke kiri ni adalah TX sama dengan 8 cos 60 darjah. Okey. So mana cikgu dapat ni? TX 8 cos theta dengan 8 sin. Okey, ini kita dah belajar sebelum ni. Untuk kalau sudut dia 60 kat sini, okey, untuk paksi Y formula dia adalah T, sekejap cikgu tukar kepada pen. Kita dah belajar sebelum ni. Kalau sudut di sini 60 darjah, so T sama dengan T sin theta. Okey. Kalau dia F, so ni F sama dengan ni, ni TY lah. TY sama dengan T sin theta. Kalau di sini F, so jadi FY sama dengan F sin theta. Sebab kat sini dia mula dengan T kan. So kita tukar jadi T. Untuk yang bagi TX ni, bagi yang paksi mengufuk ni, so TX sama dengan T cos theta. Okey, so itu sebab jadi macam ni. Okey, so dia jadi macam ni. Okey, so jadi dia kata kat sini kita lampu berada kat sana, daya paduan sama dengan sifar. Okey, so jadi point dia kat sini, dia kata dalam keseimbangan. So jadi bila daya dan keseimbangan, so maksudnya daya paduan untuk paksi Y, paksi Y yang ni lah, kita refer kepada sini. Bahagian ni. Kita sebab bila kamu nampak soalan macam ni, kita kena pecahkan dalam bentuk gambar gambar rajah bebas. So jadi lukis macam ni lah. Okey, so jadi kalau cikgu nak lukis secara bebas, okey, so mula-mula cikgu lukis P ke kanan. Okay, so ni P. Okey, ni W. Okey, so yang ni adalah T. Okey, so daripada T ni kita boleh pecah kepada 2. So ni adalah TY dan ini adalah TX. So jadi kalau sudut di sini 60, so jadi kita guna formula ni lah tadi. Formula ni dengan yang ni. Okey. So ini gambar daya bebas. Okey. So sekarang kita tengok yang bahagian paksi X ni. So kan paksi X ni daya mengufuk dia, okey. Daya paduan dia adalah F. Okey, daya mengufuk dia adalah Fx. Okey, daya paduan Fx tu iaitu P campurkan dengan Tx. Okey. Okey, Fx ni maksudnya daya mengufuk. Okey, cikgu labelkan Fx ni adalah daya pada paksi mengufuk. Okey. So kita dah tahu dah dia daya paduan sama kosong kan. So jadi F sama dengan MA. So disebabkan dia dalam keseimbangan, so M darab dengan kosong. So F ini sama dengan kosong. So kosong sebab dia dalam keadaan statik. Okay, so jadi P kita tak tahu. Okay, so nilai P tu yang nak cari. So P tak tahu, campur dengan TX. TX nilai dia ni. Okay, 8 cos 60 darjah. Okay. So jadi
disebabkan TX ni dia ke kiri, so jadi positif ni kita tukar jadi negatif. Okay, so positif jadi negatif, so jadi negatif lah. So jadi kita pindahkan ni ke sebelah sana. So P sama dengan 8 cos 60 darjah. So tekan kalkulator, dapatlah sini. Okay, 4 Newton. Okay, so kita ulang balik macam ni dapat negatif ni. Sebab TX ni ke kiri dan P ni ke kanan, so kita ambil dia positif lah. Sebab dia ke kiri, so dia kena negatif. So bila dia sebelah, dapatlah 4 Newton. Okay. Okay, so sekarang kita dah dapat nilai P. Okay, sekarang kita nak cari nilai W. Okay, so macam mana nak cari nilai W? Okay, pertama cikgu padam dulu. Sekejap, kita boleh pakai ni saja, pakai komputer je. Hilang semua. Okay, so jadi kita cari W. Okay, macam mana nak cari W? Okay, kita tengok bahagian sini saja. Kita bahagian ni, paksi Y saja. Okay, so dia sebabkan macam tadi, cikgu labelkan Fy ni sebagai daya paduan pada paksi Y. Okay, so jadi W sama dengan W campurkan dengan Ty. Okay, so macam cikgu cakap tadi, dia statik, so jadi Fy sama dengan Ma. So bila A adalah kosong, so M darab kosong, so dapat kosong. So jadi Fy ni kosong. Okey, disebabkan W ni ke bawah, cikgu letak dia sebagai negatif. So ni negatif W, kita tak tahu. Campur Ty, nilai dia 8 sin 60. Okey, 8 sin 60. Okey, so W, okey, ni pindah sebelah jadi positif lah. So W sama dengan 8 sin 60. So tekan kalau kita dapatlah 6.93 Newton. Okey, sama dengan penerangan ni. Okey, sebenarnya apa yang cikgu tulis ni sama dengan point ni dengan point ni. Okey, cuma ni cikgu diterangkan secara lebih detail. Okey. Okey. So jadi kita pergi ke soalan seterusnya, contoh 2. Okey, so kita tengok soalan contoh 2 ya. Okey, so dia kata kat sini rajah 1.28 menunjukkan sebuah kotak dengan berat 50 Newton dalam keadaan pegun di atas tata condong. So kat sini point dia adalah keadaan pegun, maksudnya kotak ni tidak bergerak, dia statik. Okay, soalan pertama dia kata lukis gambar rajah bebas bagi kotak itu dengan menunjukkan berat W. So berat W, okay, so berat W ni cara lukis dia, so kamu tengok ni titik dia kat tengah ni. So dia tarik ke bawah, so ni W. Okay, tindak balas normal. Okay, so sebenarnya kamu tulis satu titik lah, katakan titik sini. So cikgu kamu tarik sini, so ni W. Tapi dia letak sini, so kita letak sini pun boleh. Okay, so letak W, so tarik sini W. Okay, kemudian untuk tindak balas normal, okay, titik ni kita tarik ke atas. So ni adalah R. Dan daya geseran adalah ke belakang ni. Okay, so kalau nak cikgu lukis pakai point. Okay, so kalau kita lukis cara dia, okay, pertama kamu pilih satu titik. Okay, okay, ini titik dia. So yang ke bawah ni adalah W. Kemudian untuk tindak balas normal, okay, so yang ke atas ni adalah tindak balas normal R. Okay, dan yang ke kiri ni, ke kiri dan ke atas ni adalah daya geseran. R ni maksudnya resistan. Okay, so jadi ni gambar rajah jasad bebas. Okay, soalan B seterusnya adalah B, melukiskan segitiga daya berskala, tentukan magnitud. Okay, so jadi kita tengok soalan sebelah. Juga kat sini kita tetapkan 1 cm sama dengan 10 minit. Okay, so dia ada dua cara ya. Satu gunakan kaedah melukis dan lagi satu kita menggunakan kaedah mengira. Okay, so nanti cikgu tunjukkan macam mana cara dia. Okay, so yang ni kaedah untuk melukis. Okay, so jadi kita letak skala 1 cm sama dengan 10 tin. Okay, so mula-mula kita lukis untuk W dulu ya. W. So W ni ke bawah. Okay, so tadi dia dah bagi tahu. Okay, sebelum ni ada, kalau kamu baca dalam soalan, cikgu tukar kepada pen dulu. Okay, dalam soalan dia kata W sama dengan 50 Newton. Okay, dalam soalan dia dah bagi tahu dah.
So jadi 1 cm sama dengan 10 Newton. So jadi kita wakilkan W sama dengan 5 cm. Okay, 5 cm ni wakili 50 Newton. So jadi tadi kita dah lukis ini titik. So ni W So jadi kita lukis ni daripada A sampailah ke guna pembaris lah. Kita tarik ni 5 cm. Okey. Okey, mewakili W. Okey. Okey, lepas tu lepas dah lukis, okey, dia kata tandakan 40 darjah, lukiskan garis BC. Okey, so jadi daripada sini kita nak lukis 40 darjah yang ni. Okey. So ini kita nak ukur, kita dapat garis FR sebenarnya. So daripada sini W ni kita lukis 40 darjah. Okey, so jadi cara nak lukis dia mula-mula kamu dah lukis ni 5 cm kan. Okey, so jadi ni kamu buat garis lurus. Okey. Tak putus-putus pun tak apa. So ukur daripada sini 40 darjah. So ukur 40 darjah pakai protractor. So dah dapat 40 darjah, kita tekan ni 40 darjah. Okey, dah dapat kamu garis panjang. Okey, so jadi kita dapatlah ni BC. Okey. Okey, panjang BC ni kita tak tahu. Kita garis je panjang-panjang. Dia tak ada tetap, dia tak ada berapa cm. Okey, garis je sampai kamu tak adalah sampai satu muka surat. Kita lukis mana yang padan. Okey, kalau tak cukup kita tambah lagi. Tapi kamu ikutlah mana yang kamu rasa macam logik lah. Okey. Okey, so jadi dah garis ni BC kita dapat macam ni. Okey, lepas tu okey, so jadi ni tadi W ke bawah, ni FR. Okey, lepas tu ni W ni W. Okey, so sekarang kita nak lukis yang R ni. Okey, so yang R ni. So daripada sini ke sini. Okey. So jadi bila dah ada BC ni, okey, so daripada titik A ni, okey, kita nak lukis garisan ke sini. Okey, garisan daripada A ke C ni. Okey, so macam mana nak lukis? Okey, so jadi kita gunakan, okey, so jadi yang ini akan jadi 90 darjah. Okey, dia akan jadi 90 darjah. Okey, so jadi dia 90 darjah. So sini 40, ni pun 90 darjah juga. Okey, so jadi 40. So baki di sini adalah 50. So dia segitiga, so ini 50, ini 50. Dah tentu sini adalah 40. Okey. So sudut sini sama dengan sinilah. Okey. So nanti sebab nanti kamu akan tanya, kenapa cikgu, macam mana cikgu dapat 40 ni? Tadilah ni, so ni 40, balance ni sini ada 50. Ini 90 darjah. So ni baki dia 40 lah. So kita campurkan ini, campur ni kita akan dapat 150. Okey. So dah dapat ni 40. So titik daripada sini ke sini kamu ukur 40 darjah. Dah dapat ni, kamu gariskan. Okey, gariskan. So jadi dah dapat tu. So ini adalah titik D. Okey. Dah dapat ni, kamu lengkapkan segitiga tu. Macam ni lah bentuk dia. Okey. Bentuk dia lebih kurang. Okey, so jadi kita nak tahu tadi soalan dia nak cari R dan cari F R kan. Okey. So tadi yang garisan ni mewakili FR. Okey. Dan yang FR dan ini mewakili R. So jadi FR ni kamu ukur pakai pembaris. B ke D ni kamu ukur pakai pembaris. So jadi ukur pembaris kita dapat 3.2 cm. So 3.2 cm darabkan dengan 10 Newton sebab 1 cm sama dengan 10 Newton. So 3.2 darab 10 dapatlah 32 Newton. Okey, kemudian untuk R ni pula, R ni ini yang cikgu ajar ni, kita gunakan kaedah melukis. Okey, gunakan skala. Okey, nanti kamu cuba dekat rumah lah macam mana dapat benda ni. Okey. Dan selepas ni kita akan gunakan kaedah mengira. Dia ada dua cara. Satu guna kaedah melukis, satu lagi cara mengira. Okey, formula lah. So R ni kita ukur daripada sini ke sini kita ukur. So kita dapat 3.8 cm. Mungkin kat dekat kamu kan akan dapat hampir-hampir 3.8 lah. Mungkin kamu akan dapat 3.81, 3.79. Okey. Inilah sebab lukis kan dia bergantung kepada kamu punya ketajaman pensel dan ketepatan kamu mengukurkan ukuran.
So 3.8 darab dengan 10, kamu dapatlah 38 Newton. Okey. So jadi nilai R ni adalah 38 dan FR adalah 32 Newton. Okey. Sekarang kita pergi ke soalan yang berbentuk pengiraan. Okey. So jadi kita nak cari pengiraan. Okey, ini adalah gambar rajah bebas dia. Okey. Ini adalah gambar bebas, sama juga macam tadi. Kita dah lukis dah tadi. Sorry, kita tukar kepada pen. Okay, so macam soalan tadi. Soalan dia nak cari R dan cari FR. So jadi tugas pertama kamu adalah kamu kena lukis gambar rajah bebas. So gambar rajah bebas. Okay, lebih kurang macam inilah. Okay. Dalam segitiga ni, paling penting adalah kamu kena tahu macam nak lukis gambar rajah bebas. So, ni tekan cukup pilih titik sini. So, yang ke bawah ni adalah W. Okay, yang ke kiri ni adalah FR, daya kesediaan. Okay, yang ke atas ni R, daya tindak balas. Okay, so jadi daripada sini, kita akan pecah kepada dua daya. Ini adalah W cos theta. Okay. Dan ini ke sini F ni kan, ini paksi Y, ini paksi X. So ini W sin theta. Okay. So sini, okay, sini adalah sini adalah 40 darjah. Okay, so jadi kita gunakan sudut dia adalah 40 darjah. Okay. So jadi ini 90 darjah. Okay, ini 90 darjah. Okay, so jadi kita tadi nak kita nak R. Okay, so ni R. So jadi dia kata ni adalah komponen yang seimbang, daya seimbang. So bila daya seimbang, daya paduan adalah kosong. So jadi maksudnya nilai R ni sama dengan W cos theta. Okay. So R, inilah W sama dengan W cos 40 darjah. So jadi W jadi 50 darab cos 40. So dapatlah 38.30. Okay, kemudian untuk FR pula, okay, FR ni sama dengan W sin theta. Okay, W sin theta. So FR sama dengan W sin theta. So dapat darabkan masuk dalam formula 50 darab 40, dapatlah 32.14. Okay. Macam kenapa ni sama dengan W sin theta? Okay, macam tadi cikgu dah pernah explain sebelum ni. Okay, daya paduan untuk katakan untuk pasi X ni, pasi ini adalah pasi X. Okay, ni pasi X, ni pasi X. Okay, so jadi daya paduan pada pasi X adalah FR tambahkan dengan W sin theta. Okay, disebabkan dia statik, Fx ni sama kosong lah, sebab Fx sama dengan MA. So A ni kosong. So jadi M darab kosong, kosong lah. So jadi ni kosong. So ni FR sama dengan pas W sin theta. So FR sama dengan W sin theta. Okay. Okay, disebabkan dia yang ni ke kiri kan. So jadi FR akan jadi negatif. So pindah sebelah dia akan jadi positif. So jadi ni samalah dengan ni. Okay. Itu explanation kenapa FR sama dengan W sin theta dan kenapa R sama dengan W cos 40 darjah. Okay. Okay, so seterusnya kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, contoh 3. Okay, rajah 1.30. Cikgu kepada pointer. Okay, rajah 1.30 menunjukkan sebuah poster digantung pada dinding makmal dengan tali dan paku. Berat poster adalah W adalah 12 Newton. Lukis segitiga daya bagi poster dan tegangan tali yang bertindak ke atas poster itu. Okey. Okey, dan yang B disuruh kita cari nilai T. Okey, so jadi macam mana nak lukis gambar daya bebas untuk soalan ni. Okey, yang pertama
Okey, cikgu tengok kat gambar ajar ni ya. Okey, so jadi kat sini first dia kat ada W. Okey. So cikgu lukis ke bawah W. Okey, lepas tu kat sini dia ada T ni. 35 darjah. So daripada sini cikgu akan lukis. Sebab dia suruh lukis, so jadi kamu kena ukur tepat-tepat lah. Okey. So jadi kamu wakilkan apa ni? Okey, tapi kat sini dia tak nyatakan apa cari nilai T tu gunakan apa skala ke apa. Kamu kalau kamu nak lebih tepat, kamu wakilkan ni lah 1 cm mewakili 1 Newton. So jadi kamu lukis sini sampai sini, W tadi adalah 12 cm. 12 cm ni mewakili 12 Newton. Okey, lepas tu untuk T, okey, so yang ni ke sini kan tak tahu. Okey, so jadi kamu buat garis dulu putus-putus. So ukur sini 35 darjah. Kemudian kamu gariskan ke atas macam ni. Okey. Buat garis panjang. Kita tak tahu berapa panjang dia. Okey, lepas tu untuk yang belah sini pula, di sini adalah 35 darjah. Okey, so jadi kamu ukur daripada sini. Okey, daripada sini kamu gariskan, ukur sini 35 darjah dulu. Lepas tu kamu gariskan ni. Okey. So jadi balance di sini adalah 55 darjah dan sini adalah 55 darjah. 90 tolak 35 dapat 55 lah. Okey, so jadi dapatlah bentuk dia lebih kemas macam ni lah. Okey. So jadi sini 55, ni 55, ni 55. So dapatlah sini 70 darjah. Okey. So jadi sebenarnya nilai T ni kamu boleh, sebab kamu dah guna pakai skala tadi kan. Nilai T ni sebenarnya kamu dah boleh ukur pakai pembaris saja. Nanti kamu tukar convert kepada cm kepada Newton. Okey, tapi disebabkan kat sini kita nak gunakan formula. Okey, kat sini kita gunakan formula ADMAT ya. Dalam bab trigonometri, okey. Di mana A sama dengan sin A sama dengan inilah formula dia, cikgu tak perlu nak sebut. Dengan lagi satu formula je ni. Okey. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 campur C kuasa 2 tolak 2BC kuasa A. Okey, so jadi gunakan hukum sinus ya, hukum sinus. Okey, so jadi kita gunakan yang ni lah. Okey. So nilai T ni, okey, T ni nilai sudutnya bertentangan dengan 55 darjah. So letak T per sin 55. Okey ni lah. So ni T per sin A dia nilainya 55. Okey, T bertentangan ni, so jadi per sin 55 sama dengan okey, sudut yang ada nilai ni 12 12 pasangannya dengan 70. So 12 per sin 70. Okey. Lepas tu kita nak T. So ni sin ni 55. Dia bahagi. So pindah sebelah dia akan jadi darab. So dapat sini lah. So kalau kita dapat ni. Okey, ni kalau kita nak guna hukum sinus. Okey. Kalau nak guna formula lagi satu, cosinus. Okey, so jadi kalau nak guna formula ni, okey, katakan cikgu ambil yang A ni lah. Okey. So kita nak cari nilai T. Okey. So W kuasa 2. So A ni jadi W kuasa 2 lah. So mewakili ni W ni. Okey. Sama dengan okey, B. Okey, B ni cikgu anggap ni lah ni B. Dan ni adalah C. So T kuasa 2, T kuasa 2 ni lah. Ni B, ini C. Ini adalah A. So tolakkan dengan 2BC. Okey, B kita tadi T. So jadi tidak darab dengan cos 70. Kenapa 70? Okey, so ni kalau kita pilih A, kalau kita pilih A, cos dia kita ambil cos A. So cos dia kat sini adalah sudut bertentangan dengan 12 adalah 70. So sebab kita tak 70. Okey, so jadi W ni kita tukar dengan tadi W sama dengan 12. So letak sini 12 kuasa 2.
So ni T kuasa campur jadi 2 T kuasa 2 lah. Okay, ni T darab T kuasa 2 di cos 70. Okay, sekarang kita fakturkan. Okay, sebenarnya ni kat sini kita fakturkan T. Okay, fakturkan T kuasa 2. So jadi 1 campur 1 tolak dengan ni. Okay, so jadi ni sebenarnya kita bawa ke bawah ni. Ni bawa ke bawah. So jadi T kuasa 2 sama dengan 1/4 bagi dengan 1 campur 1 tolak kuasa 1. So dapatlah sama. Okay, so lebih mudah sebenarnya guna formula ni lah berbanding ni. Ni cuma nak tunjukkan kaitan dia dengan ADMAT. Okay, nak guna ni boleh, nak guna ni pun boleh. Okay, ni bila situasi menggunakan kaedah segi tiga. Memang agak rumit sikit lah. Okay, tapi lama-lama nanti kamu akan lebih faham. Okay, so dah siap ni, kamu jawablah soalan ni. Okay, nyatakan maksud keseimbangan daya dan lakarkan berat bongkaran ni dan lakarkan segitiga bagi P, W dan R. Okay, label. So jadi soalan-soalan ni dia tak ada kira-kira pun. Okay, dia nak lebih kepada uji kefahaman. Okay, so itu sahaja. Sekian, terima kasih.